Okey, apa maknanya pengekalan OPR ini kepada rakyat kebanyakan dan adakah ini akan menjadi status quo untuk sepanjang tahun ini? Saya bawakan pakar ekonomi and media research Muhammad Zafri Zulkifli yang bersedia pada ketika ini. Zafri, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Komen segera melihat kepada pengekalan ini. Adakah ini sudah dijangka dan juga sekiranya ya, adakah kita akan melihat juga perubahan pada mungkin separuh kedua 2023? Terima kasih, Najib. Keputusan Bank Negara telah dijangka untuk mengekalkan kadar OPR pada 2.75%. Ini selari dengan jangkaan pasaran. Uh, Kami melihat tindakan Bank Negara ini adalah Bank Negara mengambil langkah tunggu dan lihat, wait and see approach setelah menaikkan sebanyak 100 mata asas pada tahun lepas daripada 1.75 ke 2.75. Melihat kepada keadaan makro dan data-data yang terkini, kita menjangkakan Bank Negara akan menaikkan OPR ke paras 3.0%, iaitu sama dengan paras OPR sebelum pandemik. Ini penting untuk Bank Negara memulihkan ataupun restore bullets, dia monetary bullets pada bulan Mei ini. Kita jangkakan akan ada kenaikan pada bulan Mei akan datang. Bagaimana untuk kita memahami ruang ataupun room untuk Bank Negara dalam menentukan kadar monetary ini dalam keadaan masih lagi disifatkan mencabar pada ketika ini meskipun inflasi kita agak stabil kalau kita boleh sifatkan, tapi ini penting juga kerana dasar monetary harus bergerak seiringan dengan dasar fiskal. Dasar fiskal sudah jelas kita lihat dari segi pembelanjaan 2023. Dasar monetary ini akan menentukan pemulihan ekonomi secara bersama itu. Bagaimana untuk kita memahami ruang yang ada di dalam Bank Negara ini untuk menentukan dasar monetary yang lebih kemas dan juga kena dengan cabaran ekonomi itu? Okey. Ketika kita menghadapi pandemik, Bank Negara telah memotong OPR untuk membantu ekonomi bertumbuh dari segi pengguna, pengeluar syarikat untuk terus berkembang dengan kadar pinjaman yang lebih rendah. Namun setelah ekonomi dibuka, ekonomi bertambah baik, kadar pengangguran terus jatuh daripada 4.5% kini 3.6%, dan kita tengok dari segi employment growth terus meningkat sebanyak 3%, banding bulan ke bulan pun terus mencatatkan kadar yang positif. Dan melihat kepada inflasi, kita perlu tengok pada inflasi teras ataupun core inflation terus kekal pada paras hampir 4%. Data terkini pada bulan 1, 3.9%. Untuk perbandingan, ya Najib, pra-pandemik, average core inflation adalah 1.7%. Kini adalah 3.9%. Core inflation ni seperti umum tahu adalah bahasa mudahnya adalah demand-led inflation. Inflation yang diterajui oleh faktor-faktor permintaan. Jadi dengan kadar core inflation masih tinggi, ia menunjukkan kadar permintaan di dalam negara masih kuat, dan ini memberikan peluang untuk Bank Negara mengembalikan kadar OPR ke paras yang lebih tinggi dan dia bantu negara untuk masa akan datang. Zafri, bantu juga untuk penonton Niaga Awani memahami kerana ramai melihat bahawa ada kalanya kita juga bersandar, kenaikan OPR ini bersandarkan juga kepada kenaikan yang agak agresif di peringkat The Fed sebagai contoh. Tapi pada masa sama faktor seperti inflasi tempatan juga mempengaruhi keputusan-keputusan dasar monetary kita. Bagaimana untuk melihat dalam keadaan The Fed masih lagi bersikap agresif dalam kenaikan dan pada masa sama kita juga perlu bukan pada peringkat sama tapi mungkin juga perlu setidaknya kompetitif dari segi kadar kita itu. Bagaimana orang ramai perlu faham kalau boleh dijelaskan dengan mudah? Fed juga Amerika Syarikat juga mengalami isu yang sama di mana permintaan dan kadar pengangguran di sana di Amerika Syarikat terus berkembang baik. Kadar pengangguran di Amerika Syarikat ini 3.4%, terendah dalam 54 tahun. Perbelanjaan runcit, consumer spending di Amerika Syarikat masih berkembang. Jadi dia memberikan ruang untuk The Fed untuk terus naikkan kadar pinjaman untuk kontrol, untuk mengawal keadaan. Dan setiap central bank itu mempunyai mandate yang berbeza. Untuk Bank Negara, kadar OPR yang sesuai adalah 3 ke 3.25%. Kita lihat
Bank Negara menggunakan kadar ini sebagai neutral rate setelah GFC. Sejak GFC sampailah sebelum pandemik, 3 ke 3.25% ni merupakan the neutral rate for Bank Negara. Jadi kita perlu sampai ke neutral rate. Kalau tinggi sangat, tinggi daripada itu, dia akan memberi kesan kepada aktiviti pinjaman konsumer dan juga syarikat. Tapi jadi dia perlu, dia tak boleh tinggi sangat, dia tak boleh rendah sangat. Jadi dia perlu untuk kembali ke 3%, iaitu sama dengan pre-pandemic, untuk mengawal keadaan permintaan dalam sesebuah negara. Dari sudut pelabur, contohnya yang meletakkan pelaburan mereka tidak kira di fixed deposit ataupun apa-apa kelas aset sekalipun, adakah kadar 2.75% ini cukup kompetitif bersandarkan kepada latar ekonomi kita? Adakah ini cukup kompetitif untuk pada mata pandangan pelabur? Kalau di mata pandangan pelabur, 2.75% ni kompetitif sebab dia masih rendah daripada neutral rate. Namun sekiranya kita kembali ke 3%, ia tidaklah memberikan kesan yang buruk sebab kita hanya kembali ke paras pra-pandemik iaitu 3%. Jadi secara bahasa mudahnya kita akan membayar bayaran bulanan pinjaman sama dengan nilai yang kita bayar sebelum pandemik. Dia tidak memberikan kesan yang sangat besar. Ya. Mungkin cuma siapa yang membuat pinjaman lah ketika pandemik melanda pada kadar yang rendah itu agak terasa lah ya. Okey. Yes, betul. Baik Zafri, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini, membantu kami untuk memahami keadaan ini. Itu adalah Muhammad Zafri Zulkifli, pakar ekonomi Media Research bersama dengan kita pada pagi ini.